Tavita Bantang, saya Hikmah Junid. Ketua Menteri pagi tadi menyambut ketibaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melawat Sabah. Selaras dengan pendiriannya bahawa kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan perlu melangkaui fahaman politik, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal hari ini menyambut ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam lawatannya ke Sabah. Ketua Menteri ditemani isteri Datin Seri Syuriani Shuaib berbesar hati menyambut ketibaan Perdana Menteri di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu 10 pagi tadi. Seperti yang diketahui, kehadiran Muhyiddin buat pertama kali ke Sabah sebagai Perdana Menteri antaranya atas tujuan politik. Malah program pertamanya ialah mendengar taklimat pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah di Ibu Pejabat Bersatu Sabah di Alam Mesra. Bagaimanapun, sebagai tetamu kerajaan, Datuk Seri Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri menunaikan tanggungjawab beliau untuk berbudi kepada mana-mana tetamu penting yang hadir ke negeri ini. Amalan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi mana-mana Ketua Menteri sebelum ini untuk menyambut ketibaan Perdana Menteri setiap kali datang ke Sabah. Ini termasuk ketika bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melawat Sabah April tahun lalu untuk melancarkan penubuhan Bersatu Sabah di mana Datuk Seri Muhammad Syafiee tetap menyambut beliau di lapangan terbang. Walaupun Datuk Seri Muhammad Syafiee tidak bersetuju dengan penubuhan Bersatu Sabah, namun sebagai Ketua Menteri yang rasional, beliau sedar hubungan yang baik antara kerajaan Sabah dengan persekutuan perlu diteruskan. Difahamkan Perdana Menteri membatalkan hasrat melancarkan Perikatan Nasional dalam lawatannya ke Sabah. Tan Sri Muhyiddin Yassin difahamkan membatalkan hasrat untuk melancarkan Perikatan Nasional PN dan logo gabungan itu yang akan digunakan dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Sabah sempena lawatannya ke negeri ini bermula hari ini. Memetik laporan Malaysia Kini, percakapan antara UMNO dan Bersatu dalam rundingan kerusi dikatakan menjadi antara punca pembatalan berkenaan. Pembatalan tersebut turut dilaporkan portal berita Melaymel dan The Malaysian Insight yang memetik sumber. Sebelum ini, jadual lawatan Perdana Menteri ke Sabah memasukkan pelancaran PN Sabah pada pukul 2 petang ini, namun dalam jadual terbaru yang diberikan kepada media, program pelancaran berkenaan tidak dimasukkan. Malaysia Kini melaporkan salah satu ketegangan yang berlaku antara UMNO dan Bersatu ialah dalam rundingan kerusi apabila Bersatu dikatakan cuba menampung Kem Azmin. Semalam, MIC Parti Komponen Barisan Nasional BN memburukkan lagi situasi di dalam PN apabila menarik diri daripada menyertai gabungan berkenaan. Sebelum ini, Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa turut menyatakan logo BN akan digunakan dalam pilihan raya yang dijadualkan pada 26 September depan. Sementara itu, Parti Maju Sabah SAPP hari ini mengesahkan mereka telah diterima menjadi ahli PN. Kenyataan tidak sensitif seorang pemimpin PAS diselar pelbagai pihak di Sabah dan Sarawak. Kenyataan tidak sensitif berhubung kitab Injil itu dibuat ahli Parlimen Pasir Putih Nik Muhammad Zawawi Saleh di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dalam perbahasan dengan ahli Parlimen Beruas, Ngeko Ham mengenai Arak, Zawawi berkata kitab Injil telah dipindah. Saya minta Beruas supaya dia mengkaji betul-betul fakta-fakta agama yang ada, termasuk kalau dalam agama Kristian, yakni fakta sebelum daripada kitab Injil ini dipesongkan ataupun dirubah. Sebenarnya asal agama yang diturunkan termasuk agama Masihi yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam mengharamkan apa jua bentuk arak termasuk minum yang sedikit. Yang disebut dalam kitab ini bidang saya. Saya sebut ini bidang saya. Yang disebut maka nakathiruhu haram faqaliluhu haram. Kaedah iaitulah setiap benda yang kalau kita minum banyak dia memabukkan, maka sedikit pun hukum dia haram.
Itu tak boleh di dalam termasuk di dalam agama Kristian dan begitu juga agama lain, dan ini adalah suatu benda yang sangat baik dalam kehidupan manusia. Dia adalah satu perkara yang baik. Barangkali kalau yang berhormat berpegang dengan kitab yang telah dipesongkan itu. Pengerusi Persatuan Gereja Sarawak, Uskup Agung Simon Poh dan penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedik berkata adalah tidak wajar untuk membuat ulasan sedemikian yang berbentuk penghinaan ke atas kitab Injil yang menjadi pegangan suci penganut Kristian. Kenyataan itu juga melanggar sempadan sensitiviti agama dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 yang menjamin hak kebebasan beragama. Zawawi didesak supaya menarik balik kenyataan itu dan meminta maaf. Berkempenlah secara jujur dan menjaga keharmonian ketika pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah kelak. Ahli politik daripada parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 bulan hadapan diminta jujur dan berintegriti ketika berkempen. Pengerusi Majlis Kepelbagaian dalam Perpaduan Sabah, Datuk Jerry Dusing berkata mereka juga perlu menjaga keharmonian agama serta kaum untuk mengelak perpecahan kerana Sabah adalah negeri berbilang etnik. Budaya politik bohong juga harus dihentikan. Beliau juga meminta mereka untuk tidak memfitnah dan membuat serangan peribadi terhadap calon lawan. Katanya fokus kempen sepatutnya menonjolkan butiran politik yang baik dan pelan tindakan yang boleh memberi manfaat kepada rakyat Sabah. Jerry mahu masyarakat mendoakan semoga pilihan raya kali ini berjalan lancar, bersih dan ramai keluar mengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 26 September ini bagi hari mengundi pilihan raya Dun Sabah. Manakala 12 September ditetapkan hari penamaan calon. Sabah mempunyai 73 kerusi dun. Pengundi muda perlu bijak menilai sentimen politik Sabah. Pengundi muda di negeri ini perlu bijak menilai sentimen politik bagi menghadapi pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada 26 September ini. Penyandang kerusi Dun Kepayan Jenila Simbang berkata pengundi muda haruslah tidak mudah terkeliru dengan tomahan-tomahan yang dilontarkan oleh beberapa pihak terhadap Parti Warisan Sabah Warisan yang diterajui Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafiee bin Haji Abdal. Dan jangan confuse dengan mereka yang membawa tomahan kepada kerajaan Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Shafiee Abdal, sebab mereka ramai mungkin yang mengatakan we haven't seen. You must remember we have been in power for 2 years. Lihat apakah yang sudah dibuat dalam 2 tahun ini, pencapaian dia, tapi juga melihat bahawa this election was brought about because of undemocratic and corruption dan membeli kita punya wakil rakyat. Beliau berkata demikian pada sidang akbar selepas merasmikan majlis penyerahan bantuan prihatin kepada Biro Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan penyerahan meja pingpong siang tadi. Tambah beliau, pengundi muda juga harus faham mengapa pilihan raya Dun Sabah terpaksa diadakan dan mengapa penglibatan mereka dalam proses demokrasi itu amat penting. Untuk young voters, maybe some of them will feel it's their first time, a little bit nervous, but and maybe some are macam angry lah sebab belum lagi the term hasn't finished, but we really feel that young voters need to come forward, don't stay away from voting, teruskan untuk datang, pastikan bahawa mereka melihat pilihan raya ini sebagai pilihan raya yang akan menguatkan lagi kerajaan, memastikan bahawa kerajaan yang stabil dari segi politik, secara ekonomi ini akan membawa kebaikan untuk rakyat semua. Pekan Tanjung Aru tidak lagi sunyi sepi seperti dahulu apabila pasar malam sudah dibuka untuk pengunjung. Penyandang Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Jun Suwong berkata, pasar malam itu merupakan satu inisiatif untuk merancangkan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf kehidupan penduduk di kawasan itu. Beliau yang juga adun Tanjung Aru berkata sudah tiba masanya Pekan Tanjung Aru dinaik taraf. Tambahnya setakat ini hanya 30 gerai yang dibuka untuk mematuhi prosedur operasi standar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Katanya lebih banyak gerai akan dibuka selepas PKPP. Pasar malam ini dibuka pada setiap hujung minggu dari pukul 5 petang sehingga 12 tengah malam. Saya nampaknya ini akan
sedikit sebanyak untuk bantu aktiviti ekonomi di Pekan Tanjung Aru lah. Dan semua penggegar di sini memang orang daripada Tanjung Aru lah, orang tempatan lah memang Tanjung Aru. Ini ada 30 sekarang. Ada 30 gerai sebab MCO and the spacing lah. Sebab penjelakan dan SOP dan sebagainya. Tetapi saya yakin pada masa yang akan datang apabila nanti MCO sudah mansuh sudah, kita boleh tambah lagi banyak itu gerai sebab banyak permintaan daripada orang belia-belia. Pembukaan pasar malam di Pekan Tanjung Aru adalah berita yang baik untuk semua penduduknya, khususnya golongan belia. Rasa happy lah juga boleh menjual sini. Terima kasih pada YB bagi kami peluang buat buka gerai di sini. Dia memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil selepas PKP. Mungkin ramai di kalangan usahawan dan peniaga-peniaga kecil ini terkena tempias disebabkan tempoh PKP sepanjang hampir 3 bulan. Jadi ini adalah masanya ruang untuk melahirkan bakat-bakat baru, peniaga baru untuk memulakan perniagaan mereka masing-masing. Bergembiralah. Penduduk Tanjung Aru pun ramai berkunjung ke sini setiap hari 6 hari minggu lah. Okey. Boleh bantu pendapatan. Kematian seorang wanita di sebuah bilik sewa di Kota Kinabalu bukan akibat COVID-19. Kematian seorang wanita di sebuah bilik sewa di kawasan Jalan Tugu, Kampung Air Kota Kinabalu semalam yang tular di media sosial bukan akibat COVID-19. Wanita dikenali Peggy Wang Becky, 37 itu tinggal seorang di tempat kejadian sejak 4 tahun lalu dan dikatakan mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata mayat wanita itu diantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk ujian COVID-19 sebelum proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian mangsa. Katanya setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Habibi meminta orang ramai supaya tidak menularkan video berkenaan dan berhenti membuat spekulasi sementara menunggu laporan perubatan pihak hospital. Konsapatan, saya Hikmat Juni.